Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah penilai. Nama saya Nur Emilia binti Anwar. Saya merupakan pelajar Diploma Pengurusan Acara dari Politeknik Tuanku Sri Sirajuddin. Okey, nombor matrik 18DV17F1015. Okay, saya telah menjalani latihan industri selama 4 bulan di Abad-Radi Seksyen 30 bertempat di Shah Alam, Selangor. Okey, hari ini saya akan membuat pembentangan akhir latihan industri sesi Disember 2019. Sebelum itu saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada pengurus merangkap majikan saya, Puan Melayu Binti Siddiq, kerana banyak memberi tunjuk ajar sepanjang saya berada di syarikat tersebut. Dan terima kasih juga kepada kawan-kawan dan staf-staf yang banyak membantu dan bekerjasama menyiapkan tugasan yang diberi. Terima kasih juga kepada pensyarah Politeknik Tuanku Sri Sirajuddin dan penyedia saya Encik Saiful di atas bantuan dan tunjuk ajar kepada kami pelajar latihan industri daripada A to Z, daripada sebelum kami masuk praktikal sampailah kami dah habis praktikal sekarang ni, alhamdulillah. Okey, kita beralih kepada pengenalan syarikat. Syarikat Pusat Pengajian Al-Quran di Abad-Radi ini merupakan satu syarikat yang beroperasi pada tahun 2015 sehingga kini. Syarikat ini berkolaborasi dengan rakan seperjuangan Abad-Radi yang lain untuk mencari pengalaman dan pengurusan dalam bidang Al-Quran. So, syarikat ini juga menganjurkan program-program pengajian dan latihan Al-Quran di sekolah-sekolah, institusi agama seperti masjid dan surau di sekitar Selangor dan KL. Teknik Abad-Radi ini merupakan satu teknik yang berbeza, iaitu kita tak gunakan Iqra, kita menggunakan modul khas dan kita menggunakan alat ketuk. So teknik ni akan lebih membantu kerana teknik ni membantu kita mengetahui panjang pendek ayat Al-Quran dan mudah untuk kita mempelajari Al-Quran. Dan teknik ni sesuai untuk diorang yang baru nak mula mengenal Al-Quran. Okey. Pergi kepada visi dan misi syarikat. Visi syarikat adalah menyediakan program pembangunan insan bersumberkan Al-Quran dan Sunnah. Seterusnya misi menyediakan program bersumberkan Al-Quran dan Sunnah, iaitu menyediakan modul yang terkini dan efektif dan menyediakan sumber dan kepakaran yang intensif dan menyediakan sistem atau rundingan dan latihan melalui sumber yang lebih efisien. Okey, tugasan yang saya lakukan sepanjang 4 bulan di syarikat tersebut adalah menjadi customer service. Customer service adalah di bawah jabatan sales dan saya ditugaskan untuk menelefon 30 orang prospek setiap hari. Ia merupakan satu KPI lah, KPI untuk markah latihan industri saya. Dan saya perlu menguruskan pendaftaran pelajar, saya perlu menguruskan duit keluar masuk syarikat dan menghantar invoice kepada pelajar bila diorang dah membuat pembayaran yuran atau membeli modul atau membeli Al-Quran. Dan saya perlu mencipta kod pelajar, iaitu memudahkan bila kita nak cari data pelajar, kita masukkan kod sahaja dan kita dah boleh dapat dah data-data diorang. Dan saya ditugaskan untuk menjawab setiap panggilan telefon ataupun pertanyaan daripada orang ramai berkaitan syarikat ataupun kelas lah. Dan saya ditugaskan untuk memperingatkan waktu kelas melalui aplikasi WhatsApp atau SMS, atau apabila berlaku kecemasan di mana pelajar tidak menghadirkan diri selama lebih 2 minggu, kita akan call terus, kita akan tanya sebab lah. Okey, ini merupakan gambar saya menjadi customer service. Okey. Dan masalah yang saya hadapi adalah salah satunya apabila saya call, ada yang matikan talian, ada yang maki hamun, ada yang detect, ada yang aim kita ni as scammers. Okey, dan seterusnya saya menjadi kekok sebab ini merupakan first time saya berkomunikasi menerangkan sesuatu info. So pada mulanya ia agak sukar, tapi lama-lama bila dah belajar lagi, dia dah biasa. So masalah ini cara untuk atasi adalah saya membuat persediaan awal dengan
menghafal skrip dialog customer service masa di talian, dan saya perlu mengambil tahu dengan lebih lanjut lagi tentang syarikat supaya apabila ditanya kita boleh jawab. And saya membuat persediaan kepemimpinan soalan yang akan ditanya kepada saya. So tugasan kedua adalah saya menjadi event planner selama 2 bulan juga. Event planner ini ditugaskan untuk merancang, menguruskan sepenuhnya setiap program, acara ataupun seminar yang diadakan di syarikat atau di luar syarikat, dan saya ditugaskan untuk mengedarkan flyers program yang bakal diadakan, dan saya juga ditugaskan untuk menyediakan kertas kerja untuk setiap acara dan program. Saya juga ditugaskan untuk menyediakan surat-surat rasmi untuk memohon keizinan ataupun kolaborasi antara syarikat. Dan saya event planner ni juga adalah merupakan ketua untuk setiap program yang diadakan di syarikat. Dan event planner banyak berurusan dengan pihak luar, dan saya akan membahagikan tugas biro-biro atau tugas kepada staf-staf tentang acara yang akan diadakan. Dan saya akan membuat event planning, di mana event planning ni merupakan memudahkan kerja semua orang. Dia akan tahu hari ni nak buat apa, hari ni buat apa. Sebab apa event planning ni kita akan tetapkan tugas daripada hari first kita rancang sampailah hari kejadian program. So setiap hari akan ada tugasan yang perlu dibuat. So ini merupakan gambar di mana edaran flyers dilakukan. Okey, seterusnya masalah yang saya hadapi sepanjang menjadi event planner adalah salah satunya kita menghadapi kekangan bajet lah untuk syarikat, dan kita program yang diadakan adalah terhad kerana ia berkaitan dengan Al-Quran. So nak buat selain pada Al-Quran boleh, tapi bersesuaian lah. Dan bila kita nak buat event untuk pelajar, benda ni agak sukar sebab majoriti pelajar dekat situ adalah merupakan golongan dewasa yang telah bekerja, dan kerjaan diorang adalah berbeza-beza. Ada yang kerja lawyer, doktor. So masa kita nak tetapkan tu agak susah nak kumpulkan semua. Okey. So cara mengatasinya adalah sentiasa menambah baik idea baru dan memikirkan program yang sesuai dan lebih gempak lah. Dan kita akan dapatkan tarikh yang betul-betul sesuai untuk mengadakan event, dan kita akan rancang program yang boleh tarik orang ramai untuk menyertainya. Okey. Dan kita ada membuat program tahunan, iaitu program cuti sekolah. Program cuti sekolah ni diadakan saban tahun. Setiap tahun diadakan. Program cuti sekolah ni merupakan program utamalah untuk syarikat Al-Baghdadi ni. Program cuti sekolah ni diadakan setiap kali musim cuti sekolah, tak kiralah bulan 3 atau bulan 12. So program ni diadakan untuk mengisi masa lapang anak-anak dengan aktiviti yang lebih berfaedah, dan mengajar diorang asas-asas agama seperti fardu ain, menghafaz surah-surah lazim dan sunnah-sunnah Nabi. Okey. So prosedur kerja sepanjang program cuti sekolah ni adalah untuk event planner saya membuat categan, mengadakan mesyuarat, lepas tu menyediakan kertas kerja, membuat surat untuk edaran flyers dan banting di tempat-tempat tertentu, dan mendapatkan kelulusan daripada pihak-pihak yang berkenaan. Kita pergi ke tempat tu untuk berbincangkan berkaitan dengan syarikat atau program yang kita kolaborasi nak adakan bersama, ataupun kita dan saya akan membuat bajet untuk pembelian barangan supaya kita tahu bajet yang sebenar dan bajet yang kita telah gunakan adakah overspend ataupun jimat. Dan saya ditugaskan untuk memantau setiap aktiviti pada hari kejadian dan memperingatkan tugasan masing-masing melalui tentative program. Jadi aktiviti yang berlangsung sepanjang program adalah solat duha, solat fardu berjemaah, senaman otak dan fizikal, little chef, iaitu kita buat kita buat sandwich, dan kita buat origami, memanah, dan sesi bergambar dan pemberian hadiah lah.
Okey, ini merupakan antara aktiviti yang diadakan, gambar-gambar dia. Okey. Dan masalah yang saya hadapi sepanjang program antaranya adalah penularan wabak COVID-19. Apabila adanya penularan wabak ini, jadi bilangan peserta berkuranglah, dan akibat kerisauan yang melanda ibu bapa semua. So dan seterusnya tiada penajaan daripada syarikat lain sebab program yang diadakan adalah dalam waktu yang terdekat. Dan edaran flyers pun di tempat-tempat yang tertentu yang mudah aja, sebab bila kita pergi ke tempat yang kita perlukan kelulusan kena tunggu waktu yang lama. So sebab program dah nak dekat, kita kena edar secepat mungkin. So cara saya tangani adalah, cara saya dan staf-staf lain serta majikan untuk menangani masalah ini adalah dengan mengambil tahu isu semasa supaya kita dapat membuat persediaan awal. Seterusnya kita sediakanlah apa yang perlu, seperti baru-baru ni COVID-19 tu kita untuk program cuti sekolah baru-baru ni kita sediakan mask dan sanitizer untuk semua peserta dan staf, dan kita amalkan cara pencegahan seperti jaga kebersihan lah. Dan kita akan menggunakan bajet anggaran syarikat dengan sebaik mungkin, sebab syarikat setiap bulan dia ada bajet-bajet tertentu, dan sentiasa alert lah dengan apa yang berlaku di sekeliling supaya kita dapat membuat persediaan awal. Dan pengalaman yang saya peroleh sepanjang menjalani latihan industri adalah saya mempelajari banyak perkara berkaitan dengan pejabat. Saya mempelajari asas dalam komputer. Saya mempelajari cara berkomunikasi dengan betul dan yakin, sama ada dengan kaki tangan majikan ataupun pelanggan. Dan saya belajar cara pengurusan daripada pelbagai perkara seperti pengurusan acara, of course, pejabat, pendaftaran pelajar dan banyak lagi. Dan saya mendapat pengalaman mengajar kelas pengajian Al-Quran, kelas kanak-kanak dan dewasa. So kat sini kita dapat berkomunikasi dengan perbezaan umur dekat situ. Dan saya mendapat pengalaman berada dalam persekitaran kerja yang sebenar. Okey, cadangan untuk pihak syarikat adalah pada pendapat saya, pihak syarikat perlulah menambah bilangan pekerja bagi setiap jabatan mengikut kemahiran sesuai. Tenaga pengajar untuk kelas-kelas Al-Quran terutamanya perlulah yang berpengalaman seperti ustaz-ustazah lah, supaya kita nak grab kepercayaan daripada pelajar dan kita tak ajar benda yang tak betul lah. Okey, seterusnya cadangan untuk pihak politeknik. Saya cadangkan pihak politeknik perlu memberi cadangan tempat industri yang sesuai dengan pelajar, dengan kos atau bidang yang diceburi oleh pelajar supaya tidak berlaku apa-apa masalah lah. Seperti macam kita bila kita pergi ke satu syarikat ni tapi bukan kos kita, so kat situ masalah. Sebab nanti bila kita keluar daripada latihan industri, kerja kita bukan bidang yang kita belajar. So saya rasa setakat itu sahaja pembentangan saya pada hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada pihak Al-Baghdadi, dan terima kasih juga kepada pensyarah-pensyarah. Saya cadangkan kepada para pelajar yang nak menjalani latihan industri nanti, anda semua perlu membuat persediaan awal dan sentiasa berdisiplin di syarikat yang ambil kita jadi pelajar praktikal tu, sebab kita akan bawa image politeknik. So good luck pada pelajar-pelajar semester 5 yang akan menjalani latihan pada semester yang akan datang. Terima kasih dan Assalamualaikum.